Kalau aku bunuh orang, aku boleh makan daging dia. And then, apa rasa daging manusia? Hello, Assalamualaikum and welcome back to my channel, Popcorn Channel. So gang, hari ni aku akan bercerita tentang kes pembunuhan yang berlaku dekat negara Jepun, di mana kes pembunuhan ni boleh kata tak lalu juga waktu aku nak baca tu. Sebab apa? Dia melibatkan si pembunuh memakan daging mangsa yang dia bunuh tadi. Jadi sebelum apa-apa, jangan lupa subscribe aku and let's get started. So geng, hari ni aku nak bercerita tentang suspek kita yang bernama Issei Sagawa. Issei Sagawa ni adalah seorang lelaki yang dilahirkan pada tarikh 26 April 1949. Dia dilahirkan dekat Jepun. Dan selain daripada nama Issei Sagawa, dia juga dikenali sebagai Pang. Okay, Issei Sagawa ni dia dilahirkan dalam family yang boleh dikatakan kaya. Memang mewah, memang orang berada dekat kawasan yang dia duduk tu. Jadinya, Issei Sagawa ni dia dibesarkan dengan segala apa yang dia perlukan, segala apa yang dia hendak, segala apa yang dia mahu, semua dia boleh dapat. Issei Sagawa ni, walaupun dia dimanjakan macam tu, dia taklah jadi bebal sangat tau. Kiranya, dia suka belajar. Dia minat untuk belajar. Jadi, dia ni memang dikenali sebagai top student dekat sekolah dia tu. Waktu di sekolah rendah pun, dia memang top student. Waktu dia naik sekolah menengah pun, dia memang top student. Naik universiti pun, dia memang top student. And then, suddenly, macam mana? Apa yang boleh trigger Issei Sagawa ni untuk membunuh? Satu hari, waktu dia pergi sekolah, dia nampak kawan dia, biasalah, uniform dekat Jepun kan skirt. And then, satu hari, tiba-tiba mata dia terpandang paha kawan perempuan dia. Bila dia terpandang, dia tengok paha dia apa, dia macam, apa rasa paha tu? Apa rasa daging paha tu? Liat ke? Sedap ke? Berlemak ke? Jadi benda tu bermain-main dalam fikiran dia. Dia macam, aku nak rasa sangat-sangat daging manusia. And then waktu dia duduk saja pun, dia mula berfantasi. Masa dia umur remaja tu, dia mula berfantasi, kalau aku bunuh orang, aku boleh makan daging dia. And then, apa rasa daging manusia? Dia memang curious sangat apa rasa daging manusia. Jadi, dekat sini, dia memang dah start tanam dia punya impian, dia punya cita-cita untuk satu hari, kok mana pun dia akan try juga daging manusia. Masa dia umur tahun sekitar 24-23 tahun macam tu, ada seorang turis Jerman yang mai kat kawasan perumahan dia. Apa yang Issei Sagawa ni buat? Dia ikut turis Jerman tu daripada belakang dengan niat dia nak bunuh turis tu, and then dia nak makan daging dia. Then, dia ikut turis tu sampai turis tu balik hotel, and dia pecah masuk dalam hotel turis Jerman tadi, and dia nak bunuh turis tu. Tapi turis tu sempat bangun and then tolak Issei Sagawa sampai jatuh dan menjerit meminta pertolongan. Jadi Issei Sagawa ditahan masa tu. Waktu dia ditahan ni, dia tak adalah dipenjarakan selama beberapa tahun ke apa tak. Dia cuma diberi denda sajalah atas tuduhan cuba merogol. Sebenarnya polis tak tahu niat dia tu actually nak bunuh dan makan. Tapi polis dakwa dia atas sebab dia nak merogol orang Jerman tu. And then dia pun terlepas macam tu je lah. Bayar denda, bayar fee. Dia tu orang kaya, so duit is nothing. Dia bayar saja denda tu, okay, settle. And then what happened next? Dia dah further study dia sampai college. And then bila nak masuk ujian kelayakan untuk masuk universiti dekat Jepun, dia fail semua subjek. Kiranya dia fail teruk semua subjek. Jadi bila fail semua subjek, tak bolehlah masuk universiti Jepun tu. So disebabkan family dia kaya, so tak ada hal lah, tak ada masalah. Family dia hantar dia untuk pergi belajar dekat Paris. Belajar dekat sana, ambil PhD dalam literature. Sebab apa? Issei Sagawa ni memang sangat sukakan bahasa dan juga menulis ni memang makanan dia lah. And then boleh dikatakan dekat sana Issei Sagawa ni memang lifestyle dia mewah lah. Memang bapak dia hantar duit, and then dia memang dikenali sebagai budak yang kaya dekat college dekat Paris tu. Mengikut pengakuan Issei Sagawa sendiri, hampir setiap malam dia membayar pelacur untuk datang ke rumah dia dengan niat dia bukan nak langgan pelacur tu untuk apa. Niat dia nak bunuh and makan daging pelacur tu. Tapi setiap kali dia invite pelacur main rumah dia pun, dia takut. Tak tahulah, dia tak ada keberanian tu untuk
pull the trigger untuk bunuh pelacur tu. Dia tak ada, dia ada rifle, dia ada pistol senapang besar tau. Setiap kali dia rasa nak bunuh, tapi dia tak boleh nak tekan senapang tu. Tak tahu sebab apa. Kira macam dia dah invite banyak orang ni. Dia duduk situ sampai umur 32 tahun, tapi dia tak boleh nak bunuh siapa-siapa lagi. Jadinya dia punya hajat untuk makan daging tu daripada umur 24 tahun. Dia duk pergi kejap orang Jerman tu semua. And then dia mai Paris, tiap-tiap malam dia order pelacur pun dia tak boleh bunuh. One day, dia punya classmate dia nama Rene. Rene ni orang Belanda. Dia ni kawan baik lah dengan si Issei Sagawa ni. And then Issei Sagawa ni kata, Rene, jemputlah main rumah saya malam ni untuk makan malam bersama saya, dan juga saya akan ada soalan sikit nak tanya pasal sajak yang kita belajar tadi. And then Rene ni pun tak rasalah apa-apa kan, macam tak ada benda something weird pun, nak belajar je kan. So dia pun ikutlah Issei Sagawa ni pergi rumah Issei Sagawa untuk belajar sajak tadi. Dia buka saja buku sajak, bang! Dia kena tembak. Issei Sagawa tembak dia daripada belakang menggunakan senapang yang dia ada. Jadinya dia tembak tu terkena bahagian leher belakang ni, menyebabkan Rene tu mati serta merta juga dekat kawasan tu. Dekat meja yang dia buka buku tu, mati dan tu juga. Disebabkan kejadian ni, menurut Issei Sagawa sendiri, dia tembak tu, dia sendiri terkejut, dia tembak, Issei Sagawa pun pengsan. Kiranya lepas-lepas tembak tu, pang, dia tembak, dia macam pang, pengsan. Kiranya dia pun takut dengan apa yang dia dah buat. Lepas dah berapa jam dia tu, dia mangkit, dia nampak mayat Rene ni. Dalam hati dia dah berjaya bunuh orang. Hasrat dia akan tercapai. Dia kena teruskan rancangan ni supaya dia dapat realisasikan impian dia daripada kecil tu untuk makan daging manusia. Jadi, apa yang dia buat? Dia rogol mayat Rene tu. Lepas tu dia cuba untuk makan terus daging tu. Kerana dia terus gigit badan Rene tu. Tapi dia kata gigi dia tak kuat. Dia kata gigi dia tak kuat, gigi dia tak cukup tajam untuk menggigit daging Rene. Dia berhenti sekejap, pakai baju balik, and then dia turun pergi ke kedai yang berada dekat-dekat tu. Dia beli satu pisau. Dia beli satu pisau untuk dia potong lah daging Rene. So balik-balik pada tu, dia dah pak ready nak potong. First thing first, dia dalam impian dia nak makan daging paha. Tapi bila dia tengok Rene ni seorang perempuan yang sangat tinggi, berukuran 178 cm, manakala Issei Sagawa ni 144 cm je, memang pendek gila. Bila Issei Sagawa nak makan Rene ni, dalam hati dia niat, aku kalau makan Rene ni, mesti dia punya kelebihan dia tu, kepandaian, ketinggian, kebijaksanaan dia semua akan main kat aku. Aku tak jadilah nak makan daging paha, aku nak makan daging lain dulu. Aku akan fikir apa yang aku nak makan, macam tu. And then Issei Sagawa pun teliti badan dia macam bahagian pertama yang Issei Sagawa potong ialah bahagian punggung Rene. Bahagian punggung, maafkan saya, dia potong. Dan menurut Issei Sagawa sendiri, bahagian belakang tu adalah bahagian yang sangat-sangat susah dipotong, di mana dia hiris banyak kali tetapi hanya lapisan lemak dan juga kulit yang ditemui. Tapi setelah dihiris berkali-kali, barulah sampai ke bahagian daging merah. And then waktu tu juga dia terus potong beberapa keping dan makan mentah-mentah. And then perasaan dia ketika tu sangat-sangat gembira. And then dia move to other parts. Dia macam, okay, lepas ni aku nak try daging paha. Dia try, daging paha dia potong, dia bakar, dia makan. Boleh tahan juga, dia cakap. Ni semua berdasarkan kata-kata Issei Sagawa tu tau. And then dia nak cuba daging bahagian dada, bahagian payudara Rene. Jadi apa yang dia buat, dia potong kedua-dua belah payudara Rene, dan bahagian kanan tu dia bakar dalam oven. Bila dia keluarkan dan dia makan, menurut Issei Sagawa, dia tak suka bahagian tu. Sebab apa? Dia kata agak berminyak. Jadi dia tak suka bahagian tu. Tapi bahagian kiri payudara tu disimpan di dalam peti ais dia. Jadinya lepas tu dia pun potong lah part yang mana dia nak makan. Paha, perut, dada,
belakang, daging semua, and then dia pack, dia simpan dekat dalam peti ais. And then lebihan daging rene ni, contoh macam kepala, tulang, dan jari-jari ni semua, dia potong kecil-kecil dan masukkan ke dalam 2 beg bagasi yang besar yang tarik tu, beg tarik yang pergi travel tu, dia masukkan, and then dia bawa 2 bagasi tadi ke satu tasik dekat Paris ni yang bernama, kalau salah aku minta maaf tau, yang bernama tasik Bois di Boulogne. Dia pergi ke tasik tu, niat dalam hati si Sagawa ni, dia nak tinggal lah beg tu kat mana-mana supaya dia boleh lah terlepas daripada cubaan membunuh. Tapi bila dia ni dah membunuh, dia ni pun taklah berani mana, dia ni pun baru first time bunuh orang kan. Dia macam muka dia tu memang terpapar cahaya ketakutan dia tu. Dia bawa beg tu macam kira memang nampak muka takut. And then orang dekat sekeliling tasik tu macam weird lah. Tak ada lagi orang yang main tasik nak beriadah dengan family ke, dengan kawan-kawan ke, dengan seorang ke, yang bawa 2 beg bagasi besar untuk jalan-jalan dekat situ. Jadi benda tu pelik. Dengan reaksi dia yang dia takut-takut pula tu, orang dekat sekeliling tu macam dia ni macam something wrong somewhere. So baik aku call polis untuk bagi tahu kenapa dia ni macam pelik sangat. And then adalah seorang yang duduk dekat kawasan tasik tu, dia call polis. Dia kata, polis, sekarang ada seorang lelaki Asia yang bawa 2 beg bagasi besar berjalan sekitar tasik Bois di Boulogne ni, dan dia kelihatan mencurigakan. Jadi pihak polis pun datang untuk buat siasatan. Bila polis mai, isteri Sagawa tu masih ada kat situ. Jadi buka saja beg tu, nampaklah daging, tulang manusia, kepala dan juga badan, semualah segala-galanya dalam tu hak milik Rene. Jadi isteri Sagawa pun ditahan serta-merta dekat situ juga, dekat tasik tu juga dia kena tahan. And then dia masa nak dibicarakan tu, dia pecatlah dia punya kesihatan minda dia kan. And then memang hospital dekat sana sahkan isteri Sagawa ni ada masalah mental. Jadi dia punya perbicaraan tu di hold dulu, kira macam depa hold. Okay, hold dulu untuk kali ni. Dia punya result dia memang dia ni macam agak-agak mereng gitu. Lepas tu nombor 2 tu pun macam tak betul sangat. Dan sepanjang 2 tahun sebelum perbicaraan dia tu, memang bapak dia ni kaya. So bapak dia upah banyak betul lawyer, hantar duit untuk fight orang yang buat aduan terhadap anak dia tu. Kiranya, tapi last disebabkan segala ujian psikologi yang dibuat ke atas isteri Sagawa ni membuktikan isteri Sagawa ni gila, tak betul, ada masalah mental. Jadinya dia tak boleh dijatuhkan hukuman, tapi dia dihantar balik ke negara dia, iaitu Jepun. Masa dia balik Jepun ni pun dia ada kes jugalah. Kiranya balik tu kes dia masih bersambung lah, tapi still lagi tak boleh nak jatuhkan hukuman sebab memang dekat Jepun pun dia disahkan ada masalah mental. Yang peliknya dekat sini dah dia memang tak dapat hukuman, memang tak ada hukuman apa pun ke atas dia yang membunuh, yang makan daging manusia semua tu. Tapi yang sakit hatinya, lepas dia balik tu, lepas 2-3 tahun tu, kehidupan dia dekat Jepun ni sangat-sangatlah berjaya. Yang mana dia berjaya menjadi komentator ataupun dia menjadi juri dekat dalam rancangan-rancangan TV dekat Jepun. And dia juga berlakon dalam filem, dia juga berlakon dalam drama, dan juga dia menjadi juru rasa. Tak, macam kalau restoran baru buka kan, dia panggil orang untuk main rasa makanan, and then rate 5 bintang ke 6 bintang ke macam tu kan. So dia jadi juru tasting makanan. Kiranya kehidupan dia lepas dia balik Jepun tu memang gila-gila, macam bong pak toilet. Sedangkan dia adalah seorang pembunuh ataupun seorang cannibal yang makan daging manusia. Tapi aku tak tahu kenapa orang Jepun tak nampak dia tu sebagai penjenayah. And kehidupan dia memang bahagia sangatlah. And then masa tahun 2005, isteri Sagawa punya parents ni meninggal dunia. Jadi masa tu dia tak dibenarkan untuk datang menziarah mayat parents dia. Tapi disebabkan isteri Sagawa ni sayangkan parents dia, dia pun macam dah bertaubat lah. Kiranya dia bertaubat daripada segala kegiatan dia. Dia bertaubat daripada buat lakonan artis ni apa semua-semua. And then pada tahun 2011-2013 macam tu, dia terkena penyakit jangkitan tulang belakang, di mana yang menyebabkan dia punya sistem dalam badan dia memang rosak sepenuhnya.
Kiranya dia lumpuh lah. Dia jadi macam perlukan bantuan orang untuk meneruskan hidup dia. Kiranya walaupun dia tak dapat balasan daripada mahkamah, dia dapat balasan daripada Tuhan. 妄想の一つです。なるべく痛い生きたままじゃやっぱり無理だって言うと、それは食べれば死ぬでしょみたいなことだっけ。でもそうでもないと思うんだよ。一部分の肉を噛んで食べるとか。でもそれじゃあ満足できなかった。満足できない。 So, apa mendapat apa tentang cerita ni? Hampa rasa daging manusia tu sedap ke tak? Tu je cerita kita untuk hari ni. So, apa pendapat hampa tentang cerita ni? Jangan lupa subscribe aku, komen dekat bawah pendapat hampa, like and share video aku dekat kawan hampa manalah tahu berkenan di hati untuk terus mendengar cerita daripada aku. So, jangan lupa subscribe tau. Bye, stay tune.